Okey, untuk sifat kimia unsur kumpulan 17 iaitu halogen. Halogen boleh bertindak balas dengan air yang pertama, yang kedua boleh bertindak balas dengan alkali. Kita akan tengok contoh dia. Dan juga halogen boleh bertindak balas dengan logam. Logam yang dipilih adalah logam ferrum logam ferrum. Okey, jom kita tengok apakah tindak balas yang berlaku. Ini sifat kimia dia. Okey, kita tak buat di sekolah. Kenapa? Sebab kumpulan 17 ni beracun dan toksik. Kalau nak buat pun kena buat dalam kebuk wasap. Okey, yang pertama, halogen bertindak balas dengan air. Okey, boleh bertindak balas dengan air dengan kereaktifan yang berbeza. So ini adalah persamaan dia. Halogen, kita contohnya klorin, bertindak balas dengan air, awak akan dapat HX. H, kalau ada huruf je ion hidrogen kat depan, bermaksud ada asid. Bermaksudnya halogen bertindak balas dengan air akan menghasilkan dua jenis asid. So awak tengok ni ada HX dan ada HOX. Okey, dua jenis asid. Okey, kita tengok satu-satu. Jadi X adalah halogen kat sini. So gas klorin, okey, kalau klorin dia mesti gas lah. Gas kita lalukan dalam air je. Itu je tindak balas dia. Okey, awak akan dapat, okey, kaedah dia gas klorin dilalukan melalui air, dilalukan dalam air dalam tabung uji. So larutan yang terhasil akan diuji dengan kertas litmus. Okey, kertas litmus ni kalau awak tahu, kertas litmus kalau dicelup dalam larutan berasid akan bertukar menjadi warna merah. Okey, apa jadi jika kertas litmus biru dicelup di dalam air yang telah dilalukan gas klorin? Klorin, okey, pemerhatian. Apa awak nampak? Klorin larut dengan cepat dalam air menghasilkan larutan berwarna kuning muda. Sebab tadi kita tengok dah warna klorin kuning muda menghasilkan asid hidroklorik. Nampak ni, HCl dan HOCl. Okay, maksudnya klorin larut dalam air menghasilkan dua jenis asid. Asid hidroklorik dan juga HOCl di sini adalah asid hidroklorik. Hidroklorik yang ni, hidroklorik asid yang ni adalah hypoklorik. Hypoklorik asid. Yang mana larutan ini, hypoklorik asid ni, hypoklorik ni adalah ejen peluntur yang sangat kuat. Okey, so apabila kertas litmus biru dicelupkan, dia tukar menjadi merah disebabkan oleh HCl kat sini dan melunturkannya dengan cepat. Maknanya warna merah tu terus tukar jadi warna putih. Sebab apa? Sebab hypochlorous kat sini. Hypochlorous acid kat sini. Okey, so dua jenis asid, ingat Okey, yang mana kalau bromin pula, cecair air bromin terus je masuk dalam air. So kaedah ada beberapa titis air bromin ditambah ke dalam air di dalam tabung uji. Tabung uji digoncang, kemudian kita tengok larutan tu kita uji dengan kertas litmus biru. So air bromin larut dengan perlahan sikit dengan air menghasilkan larutan perang. Okey, Br, air bromin tidak balas dengan air menghasilkan hydrobromic acid dan juga hypobromous acid. So larutan tersebut menukarkan kertas litmus biru kepada merah dan melunturkannya dengan perlahan. Okey, manakala untuk iodin ni kaedah dia kita tambah sedikit habloiodin ke dalam air, kemudian digoncang, larutan terhasil diuji dengan kertas litmus biru. Dalam banyak-banyak iodin ni dia sukar nak larut. So iodin larut dengan sedikit dalam air menghasilkan larutan berwarna perang. Larut sikit je. Ada lain tertinggal dalam bentuk hablo tu lah. Okey, juga menghasilkan dua jenis asid, tetapi kertas litmus biru tidak dilunturkan. Kenapa? Sebab asid yang dihasilkan di sini hypoiodous acid. Asid tidak membentuk tidak boleh melunturkan warna kertas litmus. Jadi tidak ada ciri-ciri peluntur di sini untuk iodin. Hanya untuk hypoklorik dan hypobromic asid saja yang boleh melunturkan kertas litmus biru. So klorin, bromin dan iodin akan bertindak balas dengan air. Jadi ini kesimpulan inference dia membentuk larutan berasid. Selain larutan berasid, klorin dan bromin juga membentuk bahan peluntur. Keterlarutan juga berkurang dari klorin dan iodin. Cuba kita tengok sikit video yang ada di YouTube. Kita sudah tahu bahawa halogen ini
dia bertindak balas dengan 3 bahan. Yang pertama adalah air, yang kedua adalah natural. Kita mula dengan tindak balas di antara halogen dengan air. Mari kita lihat. So ni sebenarnya adalah penyediaan bagi gas klorin. Untuk SPM kita tak perlu ni lah, tak penting lah, tak berapa penting. Untuk ni just awak ambil tahu je lah. So disediakan dengan tindak balas antara kalium permanganate dengan asid hidroklorik pekat. So ini hasil dia. Ini yang kita nak. Apa nama? Air klorin kat sini lah. Right. Kita teruskan lagi. So apa awak nampak je lah gas kuning kehijauan, iaitu gas klorin tadi larut dengan cepat dalam air. So kita terus dapat asid tadi lah. Okey. Mari kita tulis persamaan tu lah. Klorin Cl2 bertindak balas dengan air H2O. Hasil dia adalah asid hidroklorik. Ini adalah sebab mengapa dia bersifat asid lah. Sebab hasil dia adalah asid hidroklorik, HCl. Satu lagi hasil dia adalah HOCl. Ini adalah asid hidroklorik. Ini yang kedua ni adalah asid hypochlorous. Yang pertama HCl ini adalah asid hidroklorik, HOCl ini adalah asid hypochlorous. Asid hypochlorous. Kedua-dua ini adalah asid. Kedua-dua ini adalah asid, dan HOCl ini adalah agen peluntur. Dia adalah agen peluntur yang kuat. Okey, agen peluntur yang kuat. Jadi dalam kehidupan harian kita banyak menggunakan agen peluntur ini. Contohnya Clorox. Clorox digunakan untuk melunturkan warna kotoran supaya baju kita ke kain kita akan menjadi lebih putih. Okey. Ini adalah satu bahan kimia yang banyak digunakan lah dalam kehidupan harian kita. Agen peluntur ini dia tukarkan warna sesuatu bahan tu kepada tidak berwarna. Dia melunturkan warna sesuatu bahan itu. Okey, ini adalah tindak balas di antara klorin dengan air. Hasil dia adalah asid hidroklorik dan asid hypochlorous. Okey. Perbincangan. Larutan yang terbentuk bersifat asid dan mengandungi agen peluntur. Asid hypochlorous ialah agen peluntur yang kuat. Ia boleh melunturkan warna kertas limas. Ini adalah apa yang kita perlu tahu. Yang kedua adalah tindak balas di antara bromin dengan air. Tindak balas di antara bromin dengan air ini senang sikit lah, sebab kita boleh terus dapat bromin daripada sampel yang dibekalkan dalam magma lah. Okey. Kita boleh terus menitis air bromin ini ke dalam air suling. Bromin ini adalah cecair merah. Okey. Cecair merah terlarut dengan perlahan-lahan menghasilkan satu larutan kuning keperangan. Larutan yang terhasil menukar kertas litmus biru kepada merah. Ini bermakna dia juga berasid dan kemudian melunturkannya. Ini bermakna dia juga adalah agen peluntur. Okey, agen peluntur. Persamaan tindak balas tu lebih kurang sama lah dengan klorin, iaitu bromin bertindak balas dengan air menghasilkan Br asid bromus. Okey, asid hipobromus. Okey, kedua-dua adalah asid, dan HOBr ini merupakan agen peluntur. Ini adalah agen peluntur. Tapi agen peluntur ini dia adalah agak lemah berbanding dengan HOCl. Itu asid hypochlorous. Ini adalah agen peluntur yang lemah. Okey. Akhir sekali kita tengok perbincangannya. Larutan yang terbentuk bersifat asid dan asid iodin dengan air. Pemerhatian dia, kita masukkan iodin itu adalah pepejal. Jadi kita masukkan pepejal itu ke dalam air suling, lepas kita goncangkan dia lah. So pemerhatian, sangat sedikit pepejal perang kehitaman terlarut dengan perlahan-lahan menghasilkan larutan kuning muda. Bukan semua iodin terlarut. Dia terlarut dengan perlahan-lahan dan menghasilkan satu larutan warna kertas limas biru. Pemerhatian kita menunjukkan bahawa dia tidak mengubah warna kertas limas
biru dan dia juga tidak melunturkan kertas limas itu. Okey. Ini adalah kerana asid yang dihasilkan oleh iodin itu adalah terlalu lemah. Asid yang dihasilkan terlalu sedikit, maka kesannya kepada kertas litmus itu adalah kurang jelas. Ya. Memang asid dihasilkan dan memang dia bersifat peluntur, tapi oleh kerana kuantiti dia terlalu kurang, maka kesannya kepada kertas litmus itu adalah sangat lemah. Ya. Biar tindak balas tu sama dua. Asid ini adalah ejen peluntur. Tapi ejen peluntur yang lemah. Sifat peluntur dia adalah sangat lemah berbanding dengan HOCl dan HOBr. Okey. Ya. Ini adalah persamaan tindak balas lah bagi ejen peluntur yang sangat lemah sehingga bromin dan iodin terlarut dalam air untuk membentuk larutan berasid. Keterlarutan halogen bertambah apabila menuruni kumpulan. Larutan klorin dan bromin aqueous merupakan ejen peluntur. Larutan iodin aqueous ialah ejen peluntur yang sangat lemah. Ya, dia memang ejen peluntur, dia berasid juga, tapi dia adalah sangat lemah. Itu adalah apa yang kita perlu tahu.